Oke, salam dan salam sejahtera ya. Dan saya nak menjawab sikit kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mana beliau mendakwa Zahid setuju sokong Anwar untuk selesaikan kes rasuah. Dan saya lihat di sini beliau menyatakan juga satu perjanjian diadakan di antara Anwar dan Zahid selepas PRU ke-15 kerana Zahid mahu kes dia diselesaikan. So, saya rasa Datuk Seri Hamzah Zainuddin ni kalau dia bercakap gajah pun boleh terbang. Saya ingat batu tu, selonggok batu yang besar pun boleh terbang melayang-layang kalau Datuk Seri Hamzah Zainuddin bercakap. Kerana dia ingat ini tahun 90-an politiknya. Jadi nak menipu, nak membuat propaganda, nak membuat fitnah kepada pengundi bukan lagi jalan yang terbaik. Jadi sebagai seorang yang mempunyai pengalaman politik, hari ini Datuk Seri Hamzah Zainuddin patut memikirkan bahawa rakyat dah pun bijak. Dalam isu sokongan Datuk Seri Zahid Hamidi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebenarnya bukan supaya kes rasuahnya selesai. Tetapi Datuk Seri Hamzah Zainuddin juga kena ingat apa yang berlaku dalam politik hari ini. Iaitu politik yang telah pun kita lihat pada PRU ke-15 itu melihat tiga komponen besar parti saling berlawan. Iaitu Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional. Ketiga-tiga parti ini tidak bersama pada awalnya. Jadi apa berlaku? Yang ada adalah PHS dapat 82 kursi, Barisan Nasional dapat 30 kursi, PN sendiri tidak berjaya mendapat banyak kursi padahal duduk dalam kerajaan. Cuma ada berapa? 74, tolak 1 kerana Kuala Terengganu sudah pun didapati ada rasuah di situ. Itu sahaja dia punya cerita dia yang awalnya. Nah, kalau nak cerita pasal Datuk Seri Zahid Hamidi sokong Anwar dan sebagainya, kenapa Datuk Seri Hamzah Zainuddin nak marah? Sebenarnya, kalau saya menjadi Presiden UMNO, kalau saya menjadi pengurusi Barisan Nasional, saya lihat perangai Muhyiddin, saya lihat perangai Hamzah Zainuddin, saya pun tak nak sokong. Walaupun pada dasarnya saya benci tengok Pakatan Harapan contohnya. Kenapa saya kata seperti itu? Kerana dua ekor manusia ini yang ada bersama dengan Presiden PAS ini, mereka seolah-olah berkuasa sangat. Selepas PRU ke-15 itu, yang mana apa yang mereka lakukan? Kena ingat, Hamzah Zainuddin sendiri kena ingat, apa yang kamu orang lakukan kepada Presiden UMNO tu. Kamu ingat Presiden UMNO tu tunggul kayu. Kamu ingat dia pengurusi Barisan Nasional tu macam tunggul kayu. Kena ingat, mereka juga dalam parti mereka, dalam komponen Barisan Nasional mereka, ada sign perjanjian. Perjanjian apa dia? Yang termaktub mengikut perlembagaan parti masing-masing. Perjanjian yang mungkin mengikut RUU anti-lompat parti. Apa yang kamu orang buat? Kamu orang pergi buat SD, kamu orang suruh mereka sign SD, kamu panggil orang UMNO, 10 orang untuk menyokong kamu orang, membelakangi presiden dia sendiri, membelakangi pengurusi Barisan Nasional. Ini kerja gila. Jadi kamu orang pergi buat SD, lepas itu keluarlah Presiden PAS dalam kereta. Dah cukup jumlah dah. Itu dia. Macam mana kamu orang sebagai ahli parlimen, perangai lebih hodoh, saya kata kurang cerdik. Nanti saya kata bodoh susah. Nak cerita dengan rakyat pun susah. Kamu orang menipu, kamu orang membelit-belit, kamu orang buat propaganda. Lepas tu kamu pusing-pusing rakyat dengan kenyataan yang seperti ini. Jadi isu dia sekarang ini, kamu membelakangi pengurusi Barisan Nasional. Ni dengar ni walaon, dengar ni, jangan dengar asyik popokomo, dengar badut tu. Ini hakikat dia memang yang rakyat tahu. Ini jalan yang rakyat boleh nampak bahawa yang jalan betulnya. Tidak ada bengkang-bengkoknya ceritanya. Dah kamu orang tahu bahawa SD tak laku, kamu pergi buat lagi. Kenapa? Lepas tu mengaku bahawa cukup jumlah. Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin umumkan mereka telah pun mendapat cukup jumlah dan cukup majoriti. Majoriti cukup dari mana? Perikatan Nasional ada 74 kursi. Bengong apa? Ini dah cukup membuktikan bahawa semua yang ahli parlimen yang ada dalam Perikatan Nasional ni bangang. Sebab tak tahu jumlah yang mana besar, yang mana kecil. Takkan dah 74 kursi nak pergi langgar 82 kursi. Lepas tu kamu kalau dapat 10 orang UMNO tu nak bergabung dengan kamu. Kamu cakap ada majoriti mudah iaitu 115.
Kerajaan tertubuh, kejap lagi Muhyiddin buka tutup parlimen, tutup. Karena apa? Takut tumbang lagi. Kalau ada yang tak sehaluan dengan dia. Ini kerja dia. Lepas tu dah cukup dapat majoriti mudah, mula buat kerja lagi, curi duit rakyat, bagi kepada ahli parlimen untuk jadi katak. Inilah sikap mereka ini. Ini yang kita nampak hari ini. Jadi, apa harapan dia? Bermain sentimen kaum dan abang. Kepala otak kamu orang dekat PN ni. Lepas tu kamu nak parti daripada GPS tu, yang kamu nak angkut daripada Sabah Sarawak ni, untuk kamu nak angkut untuk nak cukupkan jumlah kamu tu. 10 orang ahli UMNO masuk dalam kamu sana. Kamu ada 74 kerusi. Pun masih ada berapa? Jangan cerita GPS je itu. Belum lagi. Baru ada 82 kursi. Sedangkan PHS dah siap-siap ada 82 kursi. Kalau macam ni, parti yang kalah, parti yang tak ada kekuatan, boleh saja mereka yang dahulukan orang yang menang, yang banyak majoritinya. Jadi ini yang diamalkan, demokrasi yang mereka sendiri tutup, demokrasi yang mereka tipu sendiri. 82 kursi dia nak langgar. Dia pula yang lebih-lebih nak mengatakan, pada awalnya, bukan kamu orang bergabung. Kalau memang Barisan Nasional bergabung dengan Perikatan Nasional pada awalnya, bolehlah, boleh buat cerita. Ini sekarang ni 3 parti ni, komponen parti ni bertanding pada PRU ke-15. Jadi dari mana ceritanya? Jadi apa keputusan dia? Keputusan dia, yang sekarang ni PN ni meroyan, yang Hamzah Jainuddin meroyan, yang Tan Sri Abdul Awang meroyan, yang Tan Sri Muhyiddin ni meroyan adalah daripada sikap bodoh pemimpin-pemimpin ini sendiri. Saya cakap bodoh. Sebab apa? Pergi menghadap yang di-Pertuan Agong siapa? Tan Sri Medi Yassin, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Tan Sri Abdul Awang. Kenapa tak nak bergabung dengan Pakatan Harapan? Kalau dah tahu, kalau dah kata Zahid Hamidi ini perasuah, kalau dah kata Zahid Hamidi ini tak bagus, kalau dah kata banyak pemimpin UMNO Barisan Nasional itu rasuah, kenapa kamu orang yang PN best, PN bagus, PN stabil tak pergi duduk bersama dengan Pakatan Harapan itu? Kalau kamu kata Pakatan Harapan itu ada DAP di dalam, jadi Malaysia ini kepunyaan kamu seorang. Jadi kamu orang juga waktu bertanding, kenapa tak bertanding dengan kursi DAP itu? Supaya DAP itu kalah. Lepas itu salahkan orang, salahkan DAP. Tak nak bergabung dengan PS, buka mulut cerita ke lain. Mulut macam longkang semua. Ini hakikat dia tahu. Jadi saya tak suka kalau ahli-ahli politik ni membohongi kita. Hamzah Zainuddin tak payah cerita banyak lah. Kita dah tahu memang alo-galonya macam tu. Lepas tu keluar Tan Sri Medi Yassin dengan bangganya dengan Tan Sri Abdul Awang daripada istana. Saya telah sign di atas, tetapi saya gulung di bawah, tidak bersetuju untuk bersama kerajaan yang ada. Nah, habis? Siapa yang nak tubuh kerajaan? Kamu tak nak bergabung dengan yang 82 kursi. Jadi kamu nak bergabung kerana dalam 82 kursi itu ada DAP di dalam. Kamu ingat, kamu seorang saja ahli parlimen. Kamu ingat DAP itu bukan ahli parlimen. Kau ingat ahli parlimen DAP itu dilantik macam tu. Mereka juga memegang suara rakyat lah. Jadi apa yang terjadi? Kita tengok beberapa hari kerajaan Malaysia ni tak dapat ditubuhkan. Maka apa dia? Nasihat daripada istana yang mana tuanku mengarahkan agar Barisan Nasional menyokong kerajaan yang ada hari ini. Dan akhirnya apabila kerajaan hari ini mendapat simple majority, akhirnya GPS masuk bersama, akhirnya parti-parti lain bersama. Jadi kita mendapat 2 majoriti. Apa dia yang cerita dia? Yang Datuk Seri Hamzah Zainuddin nak cerita lagi. Kamu orang berbelit-belit dengan cerita. Patutlah cyber trooper ada badut tu tak habis-habis merayan. Jadi perangai-perangai ketua macam Datuk Seri Hamzah Zainuddin ni pun sama 2 kali 5. Tak payahlah. Hari ini kamu orang dah hilang kuasa, tak payah lagi nak merepek lah. Itu salur-galurnya cerita yang sebenarnya. Jadi kita nak pergi cerita lagi. Sebab Zahid sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk menyelesaikan kes rasuah. Tapi dia sendiri mencari ahli parlimen untuk nak bersama dengan mereka. Lepas tu mereka dapat jawatan, Zahid tak payah dapat jawatan. Sedangkan Zahid ini ketua parti. Dah lah ketua parti, pegang pula pengurusi Barisan Nasional. Diabaikan macam tu. Apa punya manusia lah mereka ni.
Kes Datuk Seri Zahid ni saya letak tepi dulu tahu. Kerana ini dalam mahkamah dan dia pun disiasat. Jika dia disabitkan bersalah, ini hak dia. Jangan kita campur urusan dia. Kluster mahkamah ke apa, dia punya urusan dah. Tetapi Parti Barisan Nasional, dia yang memimpin. Kita kena menghormati dia. Jangan kita kurang ajar pula pergi curi anak buah dia. Sedangkan 10 orang ahli parlimen yang bertanding dengan menggunakan logo UMNO Barisan tadi, menggunakan jentera UMNO, menggunakan jentera Barisan Nasional, menggunakan logo ini. Kalau tanpa logo ini mungkin mereka tak menang. Jadi kamu sekarang ni, yang duduk dekat Perikatan Nasional, sedap-sedap kamu nak pergi kutip orang jadi kata bersama dengan kamu. Memang tak ada integriti lah Perikatan Nasional ni. Sama pemimpin PAS, semua pemimpin yang ada dalam Perikatan Nasional, yang dalam bersatu dengan PAS ini, semua tak ada integriti. Politik sembang kosong. Saya yang macam ni orang kampung pun tahu ceritanya, apalagi orang lain. Itu selalu galulnya ya, saya tak nak ulas panjang-panjang. So itu sahaja berkenaan dengan saya memang tidak setuju dengan pandangan Datuk Seri Hamzah Zainuddin ni. Memang pembohong. Patutlah. Jadi pemimpin pun jadi menteri pun perangai macam tu juga. Sekian, terima kasih.